saya ingin bangkitkan isu statelessness yang melibatkan status kewarganegaraan 4 adik-beradik, 2 yang tertangguh SPM-nya kerana ketiadaan kad pengenalan, dan lagi 2 yang tidak dibenarkan untuk ke sekolah pun. Walhal daripada sudut perlembagaan perincian telah dipenuhi melalui artikel 14 subsection 1 subsection B. Dan perkara ini akan diulas lanjut oleh saya selepas ini. Cuma saya ingin berikan sedikit pembukaanlah kepada sahabat-sahabat peguam yang banyak membantu membimbing mereka untuk dapatkan status kewarganegaraan ini. So untuk unsur teknikalnya kita berikanlah sedikit masa. Okay, baik. Terima kasih. Diperkenalkan dengan bahawa Lawyers for Liberty lah. Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zaid Malik, pengarah daripada badan NGO Lawyers for Liberty dan juga peguam bagi 4 adik-beradik ini. Aziz, Azrin, Azahra dan Azalia. 4 adik-beradik ini adalah mereka yang tidak berwarga negara. Mereka telah cuba untuk mendapatkan kewarganegaraan sebelum ini, namun tidak berjaya walaupun telah cuba untuk mendapat nasihat daripada pihak JPN sendiri. Dalam kes 4 adik-beradik ini, bapa mereka adalah seorang warga negara Malaysia dan ibu mereka adalah seorang warga negara Indonesia. Namun mereka telah secara sah berkahwin pada tahun 1998, iaitu sebelum ke mana-mana 4 orang adik-beradik ini telah lahir. Jadi menurut Perlembagaan Persekutuan, seharusnya mereka berempat adalah warga negara di bawah Perlembagaan Persekutuan seperti yang disebut oleh YB, perkara 14 1B. Namun begitu, usaha yang dijalankan oleh arwah bapa mereka tidak berjaya dan mereka buntu dan terpaksa berjumpa dengan kami untuk dapatkan bantuan. Dan dengan bantuan kami telah melakukan satu sidang media pada 17 Oktober 2023 untuk mengetengahkan isu-isu yang membelenggu 4 orang adik-beradik ini. Mereka, kedua adik-beradik yang tertua, Aziz 24 dan Azrin 22, tidak dapat menduduki SPM, telah diarahkan untuk keluar sekolah sebelum mereka mendapat peluang tersebut. Manakala 2 adik yang paling muda, Azahra umur 12 dan Azalia umur 9 tahun langsung tidak bersekolah. Jadi sidang media tersebut adalah untuk menuntut kewarganegaraan bagi keempat-empat adik-beradik ini dan juga untuk mereka diberi peluang untuk pergi ke sekolah. Tidak ada sebab untuk mereka tidak pergi sekolah. Satu press statement, kenyataan media telah dikeluarkan oleh pihak JPN berikutnya selepas sidang media menyatakan bahawa mereka mengalu-alukan adik-beradik ini untuk ke JPN dan mereka ingin sedia membantu untuk menyelesaikan masalah kewarganegaraan mereka. Jadi atas jemputan tersebut, saya dan juga 4 orang adik-beradik ini telah pun pergi ke JPN Putrajaya pada 19 Oktober 2023. Akan tetapi malangnya bukan nasihat yang diberi. Mereka telah cuba untuk menghalang adik-beradik ini untuk mendapatkan nasihat peguam, tidak ingin memberi pada awalnya peguam untuk hadir berjumpa dengan pegawai-pegawai termasuklah pengarah JPN. Namun setelah ditekan, kami berjaya untuk mendapatkan satu borang untuk pengesah tarafan kewarganegaraan adik-beradik ini yang telah pun diserahkan kepada pihak JPN pada 19 Oktober itu sendiri. Namun begitu, pada malam 19 Oktober itu, pihak JPN telah mengeluarkan satu kenyataan media yang menyatakan adik-beradik ini tidak berkooperasi dengan pihak JPN untuk menyelesaikan isu kewarganegaraan ini. Ini adalah satu tomahan lah. Dan kami juga telah membuat satu balasan pada keekonomian harinya untuk membetulkan keadaan, untuk menyatakan bahawa adik-beradik ini sedia untuk mendapat kewarganegaraan seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Terima kasih. Terima kasih. Keempat-empat adik-beradik bersama dengan kita pada hari ini. Saya terpanggil untuk membuat kenyataan media ataupun sidang media ini adalah untuk ada liputan media luas berkenaan kes ini. Kerana saya agak yakin ini bukan sahaja melibatkan 4 adik-beradik ini, tetapi ada ribuan lain di luar sana yang mengalami masalah yang sama.
Saya ingat sebelum ini apabila saya bangkitkan kerana isu adik Melissa, ramai yang DM saya secara peribadi berkenaan masalah-masalah yang sama mereka lalui. Tetapi kalau kita lihat kes yang melibatkan 4 adik-beradik ini, it's more clear cut. Kerana ayah status warga negara Malaysia, mereka dilahirkan di Malaysia, dibesarkan di Malaysia, kedua adik-beradik bersekolah di Malaysia sampai nak ambil SPM. Ya? So they're part of us. Kalau the Malaysian Dream pun, Malaysian Dream tu samalah dengan saya dan ramai di antara kita di sini. Dan daripada status perkahwinan itu telah disahkan juga dan yang dikongsikan juga telah disahkan oleh Kedutaan Indonesia sekali. So I think in terms of the details it's there. Cuma saya terpanggil untuk adakan sidang media ini kerana saya kesiankan mereka kerana contoh ada yang dah tertangguh SPM selama 7 tahun, lagi seorang 5 tahun. Lagi 2 adik-beradik tidak dapat pergi ke sekolah dan terpaksa hanya mendapat pendidikan di rumah. Saya rasa dalam bab ini kalau kita bayangkan anak-anak kita terputus pendidikan, tidak dapat ke sekolah atau tidak dapat sertifikat SPM walhal dah belajar sekian lama, saya rasa makin lama kita tunggu untuk proses ini dimuktamadkan, makin teruklah keadaan mereka dan akhirnya yang rugi negara kita juga. Sebab itu dalam bab ini saya merayu kepada Kementerian Dalam Negeri, pihak JPN untuk berikan bantuan ataupun intervensi yang lebih awal. Saya puji Kementerian Dalam Negeri, khususnya Menteri yang mengumumkan baru-baru ini bahawa tempoh permohonan kewarganegaraan ini akan disingkatkan, it will be shortened. Tapi bagi mereka yang dah tunggu sekian lama, dah ramai lagi yang dah tunggu. Saya rasa bukan dalam soal 15 hari ataupun 2-3 bulan, dia dah tunggu bertahun-tahun. Sebab itu dalam bab ini saya rasa perlu ada intervensi yang lebih awal, khususnya melibatkan 4 adik-beradik ini sebelum perkara ini berlanjutan. Dan jikalau ia berlanjutan, ingat nasib pendidikan mereka yang akan tergantung, yang akhirnya berkait rapat juga tentang masa depan negara kita. So saya berharap dalam bab ini tunjuklah sikap peri kemanusiaan, berikanlah intervensi supaya dapat membantu mereka. Kerana ini bukan sahaja berkenaan 4 adik-beradik, tapi ini melibatkan ribuan lagi anak-anak kita di luar sana yang dilahirkan di sini, dibesarkan di sini, bersekolah di sini, bertutur sama saja seperti kita, tetapi yang masih tidak ada status kewarganegaraan. Saya berharap bahawa pihak KDN dan JPN dapat berikan bantuan dan intervensi untuk membimbing mereka. Dan jangan takut apabila perkara ini dibawa kepada media, kerana ini adalah tanggungjawablah ahli parlimen untuk kita dibahaskan di parlimen. Dan kita bangkitkan kepada perhatian media bukan untuk bermusuhan dengan JPN. Kita bangkitkan supaya kes-kes begini dapat diberikan perhatian yang luas, supaya perbahasan yang lebih baik dapat dibuat di dalam parlimen. Kerana apabila perbahasan lebih baik dibuat, di situlah menteri dapat bertindak dengan katakan bahawa kita akan pendekkan masa dulu daripada 2-3 bulan ke 15 ke 17 hari. Sebab itulah kita bangkitkan kepada perhatian media supaya akhirnya intervensi itu bukan setakat untuk membantu mereka yang mungkin ketinggalan atau tidak dapat pendedahan yang mencukupi, tetapi penggubalan dasar setiap apa yang menteri lakukan, yang saya rasa adalah tindakan yang sangat baik dan progresif. So do not see us as enemies. Do not see them as enemies. Kerana realitinya mereka hanya mahukan pembelaan dan saya hanya menjalankan tanggungjawab untuk membantu mereka, dan ramai lagi yang perlukan bantuan intervensi sebegini. Terima kasih.